Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fakullah bin Zainul, nombor metrik S6510. Maksud sekularisme adalah satu fahaman yang memisahkan antara urusan agama dan kehidupan seperti politik, pentadbiran, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Perkataan Latin iaitu seculum yang membawa maksud satu generasi atau zaman. Lebih tepat lagi, sekular ialah fahaman yang dibawa untuk menolak agama di dalam kehidupan. Dari sudut istilah, fahaman falsafah atau sistem yang memisahkan urusan dunia daripada urusan agama. Ia menolak peranan agama dan Tuhan daripada segala urusan manusia. Sebagai contoh, setiap umat Islam perlu menunaikan solat sehari 5 waktu, tetapi bagi mereka yang terlalu mengejarkan dunia akan mengabaikan tuntutan Allah dan tidak segerakan solat kerana mereka terlalu fokus dengan hal-hal duniawi. Seterusnya, tokoh yang memainkan peranan penting dalam ideologi sekularisme adalah Josh Jacob Hollywood. Josh Jacob Hollywood merupakan seorang pensyarah di Birmingham Mechanics Institute dan kemudian menjadi seorang pensyarah ahli Onisme. Beliau juga menentang polisi rasmi Onisme dan mengekalkan ketidakpercayaan kepada Tuhan dan mengetengahkan konsep sekularisme. Pemimpin sekularisme yang seterusnya ialah Mustafa Kemal Atatürk. Beliau merupakan pengasas Republik Turki. Beliau merupakan pegawai tentera, pemimpin revolusi dan presiden Turki yang pertama. Beliau telah membentuk semula aspek kehidupan rakyat Turki agar bersesuaian dengan tuntutan semasa yang dikenali sebagai ideologi sekularisme, yang bertujuan untuk menyediakan Turki ke arah negara yang moden, demokratik dan sekular serta berbawa takkan positif dan bertindak rasional. Seterusnya, beliau kemudian melancarkan pembaruan sekular dan nasionalismenya dalam bidang politik, ekonomi dan budaya untuk mewujudkan keadaan negara yang moden, progresif dan sekular. Sekularisme terbagi kepada 4. Yang pertama, menjauhkan agama daripada landasan penting sebagai panduan dan hala tujuan hidup manusia. Yang kedua, mengasingkan kuasa negara daripada peraturan agama. Corak pemerintahan agama perlu dibezakan agar tidak sepadu antara politik dan agama. Yang ketiga, memperjuangkan ciri-ciri yang bersifat kebebasan, kebahagiaan dan kebebasan yang tidak sepadan. Yang terakhir, kebedaan, materialism, menjadi kayu ukur yang utama dalam menentukan kebenaran sesuatu perkara. Kumpulan yang terpengaruh dengan sekularisme, individu, bermula dengan sistem pendidikan yang tercemar dengan sekularisme, membentuk individu yang mengejar kekayaan material dan jauh dari ilustrasi kerohanian. Kumpulan yang terpengaruh dengan sekularisme, masyarakat. Masyarakat moden dilihat semakin menerima nilai sekular dan menjauhkan agama serta menerima sains sebagai dasar polisi dalam kehidupan dan pemikiran. Kumpulan yang terpengaruh dengan sekularisme, negara, memberi kesan kepada corak pemerintahan negara dengan adanya gerakan untuk merosakkan akidah umat Islam dengan lebih terbuka. Seterusnya, amalan falsafah sekularisme. Bagi individu, hanya mengamalkan sistem perundangan dibentuk melalui pemikiran atau akal sahaja tanpa berlandaskan wahyu dan ajaran agama Islam. Bagi masyarakat, segala simbol dan institusi agama yang sebelum ini diterima oleh masyarakat telah hilang pengaruh dan kedaulatannya. Dan yang terakhir, negara. Golongan agama dipinggirkan daripada memberi pandangan dan pendapat mengenai hal-hal berkaitan pentadbiran negara. Baik, saya akan menerangkan tentang isu semasa. Isu semasa yang kami pilih ialah atur cara pemakaian atlet gimnastik negara iaitu Farah M yang mendapat kecaman hebat dari sesetengah masyarakat dan individu ternama. Rentetan dari hal ini dipercayai telah banyak memberi kesan yang besar kepada beliau sehingga menyejaskan prestasinya di Sukan Olimpik 2020 Tokyo.
Tambahan pula, isu yang sama juga telah diapi-apikan pada setiap kali Sukan SEA Games, terutamanya di Singapura pada tahun 2015. Namun begitu, Faraen tetap berjaya membawa pulang 7 emas kepada negara melalui Sukan SEA dan berjaya layak ke Sukan Olimpik melalui merit. Isu ini berkait rapat dengan falsafah sekularisme di mana beliau memilih untuk mengejar impiannya melebihi dari tuntutan agama beliau. Kebenaran ini merupakan apa yang menjadi pegangan buat beliau dan sepatutnya masyarakat tidaklah memberi komen yang berunsur lucah dan kesat secara terbuka kepada beliau. Dengan ini, beliau telah pun mengambil keputusan untuk bersara dari sukan gimnastik secara rasminya pada 12 Mac 2022. Tindakan kumpulan yang dipengaruhi falsafah. Pertama, tindakan individu. Faraen setelah menerima kecaman hebat daripada masyarakat, Ratu Gimnastik Negara Faraen Abdul Hadi akhirnya tampil mengumumkan persaraannya secara rasmi di laman sosial Facebook dengan mengucapkan selamat tinggal kepada sukan yang dicintainya itu. Kedua, tindakan masyarakat. Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin yang memberi reaksi mengenai isu pakaian yang digunakan atlet gimnastik negara Faraen Abdul Hadi pada Tamasya Sukan SEA 2015 di Singapura yang dikritik ramai kerana tidak menutup aurat. Khairy Jamaluddin mempertahankan Faraen dan menyeru mereka yang mengkritik atlet tersebut yang berusia 21 tahun supaya jangan mengganggu atlet negara itu lagi. Akhir sekali, tindakan masyarakat. Pakar psikologi di Jabatan Psikologi Pengembangan Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya, Prof. Madya Dr. Mariani Muhammad Nur berkata sifat menghentam dan suka melihat keburukan orang lain di satu fenomena yang biasa yang berniat sengaja untuk tujuan sensasi. Beliau berkata bahawa masyarakat tidak pula mahu mengkritik drama yang dimainkan di televisyen juga terdedah aurat-auratnya. Hai, saya Mesilina Crystal Juin memegang kad matrikku nomor S65509. Seterusnya ialah cadangan untuk menangani isu sekularisme yang berkaitan dengan rukun negara. Yang pertama, ilmuwan Islam mengadakan kelas-kelas pengajian agama. Ini dapat menyebabkan hubungan silaturahim semakin padu, menyebabkan anak-anak muda dan umat Islam di sekeliling kita terasa dekat dengan agama Islam. Selain itu, ilmuwan Islam juga harus berusaha memberi gambaran sebenar kepada umat Islam dalam pelbagai cara seperti penulisan ilmiah, ceramah, dan katalog. Di samping itu, orang dewasa dalam kelompok masyarakat perlu menjadi model untuk dicontohi anak-anak muda dan akhir sekali menghidupkan sunnah dalam kehidupan dan menzahirkan keunggulan Islam. Antara cadangan bagi penyelesaian isu melalui falsafah pendidikan negara ialah guru memainkan peranan yang penting dalam menegaskan isu yang berkaitan aurat di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Misalnya seperti guru pendidikan jasmani. Beliau seharusnya menetapkan aktiviti sukan yang sesuai untuk para pelajar Muslim. Mereka juga berperanan dalam mendorong para pelajar untuk menceburi dan meminati bidang sukan yang sesuai bagi seseorang Muslim agar mereka lebih berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Dari segi falsafah pendidikan kebangsaan, hal ini dapat membantu mereka untuk sentiasa meletakkan agama sebagai keutamaan dalam pelbagai aspek. Kedua, setiap institusi pendidikan telah menetapkan pakaian sukan yang sesuai dan mematuhi syariah kepada setiap pelajar Muslim. Hal ini dapat memudahkan mereka untuk bersukan tanpa perlu memikirkan tentang isu aurat sebagai seorang Muslim. Hal ini juga dapat menjadikan mereka lebih berdisiplin dan patuh terhadap isu pemakaian. Dengan adanya peraturan ini, ianya dapat menarik lebih ramai pelajar untuk menyertai aktiviti kokurikulum. Dari segi pendidikan falsafah kebangsaan, ianya dapat membantu dalam melahirkan seseorang pelajar yang seimbang dari segi rohani, jasmani dan intelek. Saya Muhammad Hazal Zafrin bin Muhammad Azlan, nombor matrik S66211 dan akan menerangkan tentang falsafah sejahtera. Yang pertama, Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, bangsa dan agama serta
pelbagai budaya dari semua kaum. Dan seterusnya, rakyat dapat hidup bersatu padu semenjak wujudnya prinsip rukun negara yang telah ditubuhkan sejak 1970. Akan tetapi, keseimbangan antara sukan dan agama perlu diteliti untuk mengelakkan perbalahan antara rakyat, seperti yang berlaku dalam isu semasa Farah N yang mengenepikan agama demi sukan dan telah menerima kecaman dari pelbagai peringkat masyarakat. Maka, sekiranya falsafah sejahtera dapat dilaksanakan, masyarakat dapat hidup harmoni dan menghormati dengan pelbagai kaum, agama, bangsa dan budaya. Sekian, terima kasih.